بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran sesi 18. Dalam sesi ini kita akan mencari akar kata sebab kita dah mengenali perkataan apakah isim, apakah fa'il, apakah harfun. Jadi kita satu daripada pengetahuan yang patut diketahui adalah mencari akar kata ni. Sebab perkataan-perkataan ni kadang-kadang panjang, jadi untuk melihat dalam dictionary atau kamus nak mencari makna, kita perlu mencari pada akar kata. Selalunya akar kata terutamanya kalau fa'il adalah 3 huruf. Jadi kalau misalnya kalau kita nak cari dalam dalam kamus, jadi kita kena cari akar kata dia. Dia takkan ada perkataan yang untuk misalnya fa'il untuk home misalnya, dia takkan ada perkataan gitu ya. Begitu juga kalau mudhari' pun ya, jadi kita kena cari. Begitu juga dengan isim yang seperti yang kita dah buat, isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar. Dia juga mempunyai akar kata sebab dia berkait rapat dengan fa'il ya. Jadi untuk melakukannya itu, kita juga akan melihat kepada praktikal surah. Saya akan membuat untuk sesi ini, kita lihat pada surah Al-Fatihah, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, dan juga saya ingin berkongsi mengenai bacaan dalam sembahyang. Sekarang kita lihat dulu bagaimana kita mencari akar kata ni. Sebenarnya bukan semua perkataan isim ada akar kata ya. Dia kata nama ada kata nama asal jamid, itu memang tidak ada kata akar kata. Tapi kita ada lagi satu jenis kata nama mustaq ya. Ini ada akar kata. Pertamanya kita lihat apakah isim jamid ni, iaitu nama asli bagi perkataan yang tidak terambil dari perkataan lain ya. Maknanya dia memang sendirilah. Misalnya perkataan rajulun, seorang lelaki, dia tak ada terambil daripada mana-mana, dia memang rajulun. Misalnya kalau perkataan syamsun, matahari, memang dia matahari, nama syamsun je lah ya. So dia sebab itu dia tak ada akar kata. So selalunya perkataan yang menunjukkan makna sesuatu yang konkret atau fizik seperti alam, cakrawala, warna, anggota badan, binatang, serangga, bilangan. Bilangan juga dia merupakan tak ada akar kata. Dan juga ada isim-isim mabni ni, isim mausul, isim isyarah, isim zaraf, isim damir. Ini kan saya kata bila dia ni dia memang tetap, dia tak ada akar kata ya. Sekarang kita lihat apa pula isim mustaq ni. Dia adalah perkataan yang diambil dari kalimah atau kata nama lain. Sebab itu dia ada akar kata. So akar katanya ialah selalunya 3 huruf yang untuk dengan fi'il madhi tu. Ya, kalau untuk fi'il lah. Tapi untuk perkataan isim juga, kalau isim fa'il, isim maf'ul dan masdar, memang dia juga akan pergi kepada fi'il madhi huwa lah untuk menjadi akar katanya ya. Jenis kata nama dalam kumpulan ini termasuk kata nama terbitan, isim, iaitu isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, isim alat, pekerjaan dan tempat dan masa yang kita baru selesai sesi lepas. Selain pada itu, kata nama sifat, isim tafdil dan sirah mubalaghah. Ini isim tafdil kita dah buat dahulu. Sirah mubalaghah ni adalah yang lebih menunjukkan isim tafdil yang lebih je lah ni ya, yang dia punya degree-nya lebih. Untuk mencari akar kata ni, kita lihat pada surah Al-Fatihah ya, iaitu kita akan melihat bagaimana mencari akar kata isim dan juga fi'il. Jadi di sini saya akan lihat contoh bagaimana untuk perkataan Ar-Rahman, Ar-Rahim dan juga Al-Alamin ya. 3 perkataan ni kita akan tunjukkan, dan juga bagaimana mencari akar kata daripada perkataan fi'il na'budu dan nasta'in.
Satu dari kaedah untuk mencari akar kata ini adalah dengan menanggalkan semua imbuhannya. Umpamanya kalau kita lihat pada surah perkataan Al-Fatihah tu sendiri, ya. Kalau kita lihat ni, dia sebenarnya ada imbuhan alif lam. Sebab isim makrifah kan, kita kata alif lam tu adalah imbuhan. Dan kalau ada alif ni, bila kita buat isim fa'il, dia boleh tambah alif di sini. Ya. Dan kalau ta marbutah, maknanya dia adalah mu'anas. Jadi kalau kita lihat, kalau kita tanggal alif lam, kita tanggal alif ni dan kita tambah ta marbutah ni, kita dapati root word dia adalah fataha. Tinggal fataha. Fatahah, so, maknanya membuka atau menang. Jadi kalau kita nak cari example makna dalam kamus, jadi kita pergi tengok under fatahah lah. Kalau kita tengok cari Al-Fatihah, memang kita tak akan jumpa. Untuk confirm perkataan yang kita dah perolehi tadi, kita boleh menggunakan jadual tasrif. Ya. Kita menggunakan jilid 2 lah sifat pola kata kerja. So seperti dahulu juga, kita menggunakan lihat indeks bilangan wazan kata kerja ni. Kita kata fathah ni perkataan simple, mungkin mudah lah, tapi kadang-kadang kita mempunyai perkataan yang sukar. Jadi kita boleh gunakan teknik yang sama. Jadi kalau untuk perkataan fathah ni, kita tengok cari wazan dia adalah 130. Ini kita tengok di jilid 2 muka surat 220. Lepas tu kita lihat pula lah dekat sifir di 130 ni bagaimana apa perkataannya. Jadi kita tengok perkataan acuan kita adalah bahasa di sini. Di sini kita tengok semua memang ada tasrif lah mengenai semua sekali yang seperti yang kita dah buat beberapa sesi yang lalu, ya. Untuk semua pelaku-pelaku ni. Tapi di sini juga kita ada isim fa'il dan isim maf'ul dan masdar. Jadi oleh kerana fathah mempunyai pola yang sama dengan bahasa ni, jadi kita boleh masukkan seperti dahulu juga dalam acuan ni, dan kalau kita lihat untuk isim fa'il, maf'ul dan juga masdar, dan kita check lah sama ada perkataan tu match ke tidak, ya. Itu kalau kita nak buat lah. Tapi untuk semua perkataan ni sebenarnya saya telah pun membuatkan praktikalnya dan boleh dilihat dalam jilid 4, ya. Ni jilid 4, kita dah buat, saya dah buat untuk fathah ni. Di sini bilangan dia ada 853 kalau tengok muka surat 331, ya. Ni saya susun mengikut abjad dia lah. Fa ni kan dia 853. So kalau kita lihat di sini yang saya telah buatkan tasrifnya, ini adalah perkataan dia 8 pelaku saja. Sebab untuk jilid 4 ni saya tak buat sampai 14, ya. Sebab untuk antuma dan untuk huma dia jarang kita jumpa. Jadi itu tak buat lah, ya. Tapi kalau kita lihat isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, memang saya buat. So kita tengok sini ada fatihun, and then maftuhun untuk isim maf'ul, dan isim masdar ada fathun, and then fatahun, and then fathan. So kita perkataan kita tadi fatihah kan. So jadi dia lebih pada isim fa'il ni lah. Fatihun ni maknanya orang yang membuka. Tinggal kalau fathun ni adalah kemenangan atau pembukaan. Sekarang saya ingin berkongsi pula mengenai perkataan-perkataan lain, ya, dalam Al-Quran yang mempunyai akar kata yang sama, iaitu akar kata fathah ni. Kalau kita lihat memang banyak. Umpamanya perkataannya fathun maknanya kemenangan, ya. Al-Fatihah pembukaan lah. Fathan kemenangan, mafatihu anak kunci, al-fatihina pemberi keputusan, mufattahatan terbuka, al-fattah maha pemberi keputusan. Ini nama Allah lah, ya. So kalau kita tengok lagi, ini ada di sini tadi adalah isim. Sekarang dari segi untuk kata kerja, kalau kita tengok fathah, wala dia telah menerangkan, dan fatahu ini menunjukkan hum, ada waw alif kan, mereka membuka. Dan fatahna ini menunjukkan na ni kan, nahnu lah, kami telah membuka. Dan yaftahu ini mudhari' lah, pada ya ni ada ya, imbuhan ya depan kan, memberi keputusan. Ini pun wala. Dan tufattahu, ini dah ada perkataan tambahan ta, ni double ta kan, makna dibukakan. Dan istaftahu, ini pun dah ada tambahan imbuhan alif simta. Yang lepas tu iftah ni adalah amar, berilah keputusan. Jadi memang banyak perkataan-perkataan.
Di sini saya senaraikan berbagai ayat yang menunjukkan kata-kataan yang saya ambil tadi ya, mengenai macam fathun ni kemenangan, dan ni pun fathun lagi juga makna kemenangan. Dan Al-Fatihah, surah Al-Fatihah tadilah, dan fatahna, dan fathan ni patut untuk kami telah membuka dengan kemenangan. Dan iftah, berilah keputusan. Dan Al-Fatihin, pemberi keputusan. Dan Mafatihu, ni anak kunci. Dan mufattahatan, yang terbuka. So kalau kita lihat memang banyak perkataan ni dan maknanya juga, yang saya nak emphasizekan, makna juga kadang-kadang boleh berbagai-bagai makna juga lah, ikut konteks. Kalau kita tengok ayat-ayat ni pula, tengok ni ada memanglah ayat ni kan macam fatahah ni, ni adalah apa tu fi'il lah, dan fatahu tadi, dan yaftahu, al-fattah, dan istaftahu ni, dan futihat ni adalah majhul, dan kita ada tufattahu. So ni adalah antara ayat Quran. Jadi boleh cari perkataan ayat-ayat lain juga ya. Sekarang kita lihat pula ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Fatihah ni, nak cari perkataan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim ni. So kalau kita tengok perkataan Ar-Rahman ni, samalah juga teknik macam tadi ya, iaitu kita keluarkan imbuhan dia. Jadi kita akan dapat alif lam kita buang, nun pun kita tanggalkan, jadi tinggal rahamim. Rahamim makna mengasihi. Lepas tu kita ada lagi satu ar-rahim ni. Ini pun kita tanggalkan alif lam dan ya di sini. Jadi rahamim. So rahamim kan makna mengasihani. Tinggal lagi sini rahima. Dan ni rahuma. Jadi macam mana kita nak confirm yang mana satu rahima, yang mana satu rahuma, betul ke ni? Jadi teknik kita seperti juga tadi, iaitu kita lihat kepada tasrif tu. Jadi kita lihat pada jilid 2 sifir pola muka surat 190, kita akan disenaraikan di sana perkataan rahima wazan 150. Perkataan rahuma wazan 140. Jadi kita tengok, mari kita lihat bagaimana dia. Ni kalau kita lihat perkataan rahima wazan 150, ni kalau kita tengok ni adalah rahima 150 rahima. Dan kita tengok sini ada isim fa'il dia rahimun dengan marhumun. Ini ada rahmun. Ya, so kita ada rahman tadi, perkataan rahman kan. So ini dia adalah isim masdar. Sekarang tengok perkataan rahuma pula kan. Dia pola 140 ni tadi. So kalau kita tengok muka surat 21 jilid 2 ni, kita tengok perkataan acuan sebenarnya untuk surah Al-Fatihah ni, semua perkataan-perkataan ni pun saya mengambilnya sebagai acuan ya, sebab kita memang banyak nak menggunakannya, jadi senang faham. Jadi kalau kita tengok, kita ada isim tadi kan, perkataan kita ada isim fa'il sini, kita tengok rahimun, isim maf'ul dia tak ada. Isim masdar dia ada rahamatun dan rahamun. So, jadi kita tengok dia tak match kan. Yang match ada rahimun lah, perkataan kita tadi rahimun. Jadi ni adalah perkataan ni adalah isim fa'il dan dia adalah root word dia adalah rahuma ya. Jadi kita tengok rahima tadi adalah isim masdar ya. Sekarang kita lihat perkataan-perkataan lain yang berfungsi root word atau akar kata yang sama ni, rahima atau rahuma. So memang banyak. Ni Ar-Rahman tadi yang Maha Pengasih kan, 57 kali disebut dalam Al-Quran. Ar-Rahim Maha Penyayang 116 kali. Lepas tu kita ada perkataan rahmatun, rahmatlah, dan marhamah kasih sayang, arhamu mengasihani. Lepas tu ar-rahimina yang mengasihani. Al-Arham, rahim, rahim wanita ni pun daripada perkataan rahimah ni sebenarnya. Ini untuk kata kerja, kita tengok rahimah ni. Ini fi'il madhi lah, 3 huruf kan. Dan rahimta, ni ta ada tambahan ta di belakang ni menunjukkan adalah anta lah. Dan rahimna, na menahnu lah. Dan yarhamu, tarhamu, arhamu ni semua adalah menunjukkan adalah mudhari'. Dan lepas tu ada arham, ni adalah amar. Dan tarhamuna pun ni adalah mudhari' lah. Ada ta dan waw nun ya. Ni kita tengok ayat-ayat dalam Al-Quran, umpama dalam surah-surah ni. Kita lihat rahmatun ada di sini, and then rahimah, and then marhamah,
and then rahmati, and then arhamu, rahimin, and then al-arham. Itu juga sini perkataan kita tengok ada rahima, rahimta, dan ada yarhamu, tarham, dan arham. So jadi memang banyak. Jadi kalau kita lihat mana-mana dia pun ada berbagai-bagai juga, ya. Ada menggunakan rahmat, diberi rahmat, ya. Memberi rahmat. So kita boleh lihatlah berbagai-bagai perkataan ni. Sekarang kita lihat pula mengenai kata nama jamid ni, isim jamid. Jika ada imbuhan, kita juga akan tanggalkan. Umpamanya dalam perkataan ayat Alhamdulillahirabbil alamin. So perkataan al-alamin ni adalah sebenarnya jamid. So tetapi dia ada imbuhan alif lam. Jadi kita kena apa yang kita perlu buat, iaitu kita tanggalkan imbuhan dia. Jadi kita akan dapat perkataan alamin. Maknanya seluruh alam, ya. So kalau kita tengok apa tu perkataan ni, dia sebab dia isim kan, jadi dia akan mempunyai sama ada dia jamak ataupun apa tu wanita ke muannas ataupun muzakkar. Ni di sini alamin kita tengok ni adalah dia majrur lah ni. Ya, so kalau kita tengok dia punya mufrad muzakkar yang asas dia pun alamun. Sekarang kita beralih pula untuk mencari akar kata kerja, ya. Kalau kita tengok perkataan nak budu kita dalam ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. So nak budu ni. So nak budu ni kalau kita lihat dia adalah ada imbuhan nun. So dia bererti dia adalah fi'il mudhari' nahnu, ya. Jadi apa yang kita perlu buat untuk nak mencari akar katanya? Sama juga seperti isim, jadi kita kena tanggalkan semua imbuhan-imbuhan, ya. So kalau kita tengok sini nun dia, jadi kalau kita imbuhan ni kita tanggalkan, jadi kita akan dapat ain badal. Jadi abada ajalah, maknanya menyembah. Dan abada ni adalah perkataan root word, iaitu dia adalah fi'il madhi huwa, ya. Jadi kalau kita nak confirm betul ke nak budu ni adalah fi'il mudhari' nahnu mempunyai akar kata abada. Seperti tadi juga kita gunakan tasrif. Macam mana nak lihatnya, sebab kita dah ada kan. So kita mula-mula kita carilah pola kata kerja ni dalam buku sifir. So kalau kita lihat muka surat 212, kita akan jumpa bilangan pola 110. Lepas tu kita akan lihat pada tasrif bilangan 110 ni. Mari kita lihat. Ni saya nak tunjukkan dalam apa tu indeks bilangan wazan, ya. So abada ni disenaraikan di muka surat 212. Perkataan apa tu 110 pola dia, ya. So kalau kita tengok kat mana fi'il apa tu dalam jilid 2 ni, kat mana apa tu pola 110 ni. So kita tengok memang perkataan abada, perkataan acuan saya lah, kebetulan memang saya ambil perkataan acuan tu abada, sebab apa tu untuk nak buat praktikal ni senang nampak. So kalau kita tengok abada, ini ke tasrif semua kan. Kalau kita tengok cari untuk mudhari' tadi kan, dia nak buduh kan. Jadi kita confirm lah. So memang dia adalah perkataan berakar kata abada. And then dengan apa tu nak buduh ni adalah fi'il mudhari' nahnu. Tapi this one apa tu sebab perkataan ni senang, mudah. Tapi kadang-kadang kalau kita dapat perkataan yang susah, ya, umpamanya untuk antuma ke, untuk huma ke, ataupun untuk apa tu ni antuna ke, untuk perkataan huna atau untuk perkataan hum, untuk perkataan antum, dia panjang sikit kan. Jadi ini senang pasal 3 huruf. Kalau 6 huruf itu pun sebenarnya teknik yang sama. Sekarang kita cari pula perkataan nasta'inu, ya. Ni untuk yang kedua tadi. Kalau kita tengok dia pun adalah imbuhan nun depannya. Jadi dia adalah fi'il mudhari' nahnu. Jadi apa kita buat bila kita nak tanggalkan nun dia kan. Bila kita tanggalkan nun, kita akan dapati tinggal sim ta ain dia nun. So sim ni mati kan. Jadi kita tak boleh baca lah. So, sebab tu kita kena tambah alif depannya. Jadi kalau kita tengok perkataan lazimnya adalah ista'ana. Ni ista'ana, ya. So makna mohon pertolongan. Lepas tu nak confirm betul ke? So kalau betul kita kena tengoklah balik dalam buku sifir tadi, teknik yang sama. So kalau kita tengok pola kata kerja ni adalah 286 di muka surat 105. Lepas tu kita tengok tasrif dia untuk pola ni di muka surat 70. Ni kalau tengok muka surat 15, dia ada senarai sini ista'ana. 286 ni. So kita carilah kat 286 ni kat mana.
Kalau kita cek jadual tasrif untuk perkataan ista'ana ni di muka surat 70 jalan jilid 2, kita akan dapati apa tu untuk fi'il tadi kita kata fi'il mudhari' nahnu kan, kita jumpa sini perkataan nasta'inu kan. Jadi tu kita confirm lah, so this is the word lah ya. Senang je kan nak cari ini macam ni. Sekarang saya ingin pula berkongsi mengenai cara kita mengenali perkataan dalam ayat-ayat atau surah-surah yang kita baca ya. Mari kita lihat contoh surah Al-Fatihah dululah, surah yang paling pentinglah pada saya ya. Surah Al-Fatihah ni kita tengok dia ada 7 ayat. Kita mulakan dengan ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita teliti ya apa itu ayat ni dan pecahkan perkataan-perkataan di dalamnya. Di sini saya buatkan, iaitu kalau kita tengok Bismi ni adalah 2 perkataan. Ada Bi dan Ismi. Lepas tu Allahi 1, Ar-Rahmani 1, Ar-Rahimi 1. Jadi kita tengok kita ada 5 perkataan. Lepas tu kita jeniskan perkataan tu dan lepas tu kita carilah perkataan makna dia dalam kamus atau buku terjemahan kalau kita dapat ayat yang baru. Tapi di sini saya telah buatkan dalam jilid 3A yang boleh lihat ya. So di sini saya turunkan dia. Nah, ni kalau kita lihat apa tu perkataan tadi kita pecahkan, B tu maknanya dengan, dia adalah harfu jar B ya. Dan ismi maknanya nama, lepas tu dia adalah isim majrur. Dan Allahi maknanya Allah, dia adalah isim makrifah samsiah. Dan Ar-Rahmani makna yang maha pemurahkan, dia adalah isim makrifah samsiah majrur sebab ada alif lam kan. Kita dah buat ni isim, dan dia juga adalah isim masdar tadi kita dah tengok kan. Rahimah, root word dia rahimah. Di sini saya juga senaraikan apa tu kata kerja ni. Tasrifnya dalam jilid 4 bilangan dia adalah 566 ya. Dan perkataan Ar-Rahimi ni yang maha mengasihani, dia juga adalah isim makrifah samsiah majrur ya. Sebab kalau kita tengok dia juga adalah isim fa'il. Tadi kita juga tengok kan macam mana kan apa tu. Dan perkataan root word dia ada rahuma, dan senarai dia dalam jilid 4 saya, senarai kata kerja kita lihat 567. Kalau bagi ayat Alhamdulillahirabbil alamin ni, supaya juga kita pecahkan dia. So kita tengok kita alhamdu dan lillah. Kita tengok lillah ni satu perkataan ke ataupun berapa? Kita tengok dia ada 2. Maksud li sebab Allah je lah kan. So Allah dengan ada li. Jadi 2 perkataan di sini. Dan Rabbi 1, al-alamini 1. Alami tadi kita dah buat kan. So kalau kita tengok perkataan alhamdu, maknanya dia adalah isim makrifah kamariah marfu', dia sebab ada baris depan kan. Dia juga isim masdar. Kita tengok hamidah, boleh tengok di bilangan 477 jilid 4 mengenai tasrif dia, dan dia tengok perkataan hamdu ni Dan lepas tu kita tengok li ni maknanya dia adalah harfu jar, maknanya bagi. Dan Allahi dia adalah isim makrifah samsiah majrur, ya Allah lah. Dan Rabbi ialah isim majrur, maknanya Tuhan. Dan al-alamina dia isim makrifah kamariah majrur, dan jamak muzakkar salim. Dia maknanya semesta alam. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim, dia sama macam tadi juga ya. So Ar-Rahman ni adalah isim makrifah samsiah majrur, ia adalah isim masdar. Dan Ar-Rahim adalah isim makrifah samsiah majrur, isim fa'il seperti yang kita dah buat tadi kan. So maknanya yang maha pemurah, yang maha mengasihani. Ayat keempat kita tengok Maliki Yaumiddin. So kita tengok Maliki, dia adalah isim mim, ada mim kan, dan juga dia adalah isim fa'il. Kalau kita tengok macam kita fa'ilun kan, jadi ni malikun lah sepatutnya. So Maliki ni Yaumi, so dia adalah isim majrur. Al-Adin isim makrifah samsiah majrur. So makna sini yang menguasai hari pembalasan. So iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tengok sini, iyyaka ni kan kita dah buat dulu, damir munfasil mansub anta kan. So hanya engkau maknanya. Dan na'budu kita buat tadi fi'il mudhari' nahnu, root dia abadah kami sembah. Dan wa harfunah, ini apa tu makna harfun ataf. Ini kita tengok iyyaka yang kita sama yang tadi, iaitu damir munfasil mansub anta.
hanya engkau juga. And then nasta'in, kita dah buat tadi fi'il mudhari' nahnu, root word dia ista'ana, kami mohon pertolongan. So hanya engkau kami sembah dan hanya engkau kami mohon pertolongan. Kita tengok ayat ke-6, kita tengok ihdinas siratal mustaqim. Juga kita tengok sini ihdina. Ihdi ni apa tu memang apa tu fi'il lah. Tapi berapa perkataan dia? So kita tengok dia adalah dua. Dia ihdi satu, na satu. Ni damir na ni kan. So lepas tu as-sirata satu, al-mustaqimi satu. So maknanya dia adalah 4. Kita tengok sini. Perkataan ni ihdinas siratal mustaqim. So ihdi ni adalah fi'il amar anta. Root dia adalah hada. Ni boleh tengok jilid 4 saya 1070 bilangan dia. Lepas tu na adalah apa tu damir nahnu, makna kami. As-sirata dia adalah ada alif lam, dia isim makrifah lah samsiah sebab ada syadah ni. Dan dia mansub atas. Dan al-mustaqimah dia adalah isim makrifah kamariyah mansub. Dia juga adalah isim fa'il. Kalau kita tengok pada perkataan istaqama ni, apa tu bilangan 1, 2, 3 jilid 4, kita akan lihat mustaqimah ni adalah isim fa'il untuk root word istaqama. Ni 6 huruf 3 plus 3 ya. Maknanya yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Untuk ayat yang penghabisan ni, ayat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. So kalau kita tengok ada berapa ni perkataan-perkataan ni. Kita pecahkan surat 1 allazina 1 an'amta 1 alaihim. Ni adalah 2. Alai 1 him 1. Harf jar dengan apa tu damir. Dan ghairi 1 dan al maghdubi 1 perkataan. Dan alaihim ni pun ada 2 dan wa harf jar dan la apa tu harf nafi. So ad-dallin 1 lagi. Jadi kalau kita kira ni adalah maknanya dia ada 12 perkataan di sini. Di sini saya ingin share kalau al-maghdubi ni. So kita tengok ada alif lam sebab kita nak cek root word juga ni kan. Dan mim ni adalah tambahan lah sebab apa tu untuk isim maf'ul kan. Kita tengok ada isim mim dia tambah. Dan waw ni juga adalah juga imbuhan. Jadi kalau kita tengok tinggal ghin dad ba. Jadi tu root word dia adalah ghadiba. Dan dia ni adalah sebenarnya isim maf'ul. Kalau kita tengok lagi satu yang kita nak lihat adalah ad-dallin ni. Ad-dallin ni kita buang alif lam dia, buang alif dia, buang ya nun dia. So tinggal lagi root word dia jadi dallal lah. Tapi dia sini adalah ad-dallin ni adalah isim fa'il. Jadi seperti yang teknik tadi kita boleh tengok juga perkataan apa root word apa pola bilangan pola dallal ni dan apa pola ghadiba ni. Lepas tu kita tengok tasrif dalam jilid 4 tu ya, ada nombor bilangannya. Dan kita tengoklah apa betul ke ni. Sedangkan ni yang saya dah buatkan dalam jilid apa tu 3A ni. Kalau tengok apa tu siratal ni adalah isim mansub dan al-lazina isim mausul hum. Isim mausul kan ni al-lazina ni. Dan an'amta dia adalah fi'il madhi anta, makna an'ama root word dia. So boleh tengok bilangan 265. Dan alaihim ni alai adalah harfu jar dan hum adalah damir hum. So maknanya kalau tengok ni sirat ni jalan orang-orang yang allazina orang-orang yang kan. An'amta engkau telah kurniakan nikmat. Ni kepada alai kepada dan him mereka. Ghairi adalah isim majrur, dia 3 huruf mati tengah kan. Dan al-maghdu tadi saya dah kata dia isim makrifah kamariyah majrur, dia juga ada isim maf'ul. Ya, maknanya apa tu dia punya root word ghadiba boleh tengok kat 839. So maknanya yang engkau telah murkai. Dan alai tu harfu jar atas, him damir hum maknanya mereka, wa ni adalah harfun ataf dan la adalah harfun nafi makna bukan. Dan ad-dallin dia adalah isim makrifah mansub samsiah dan juga isim fa'il. Dalla root dia lihat pada bilangan 726. So maknanya orang yang sesat. So bukan yang engkau telah murkai atau mereka dan atas mereka dan bukan orang yang sesat.
Setelah kita mengetahui mengenai pembentukan perkataan-perkataan dan makna-maknanya, saya harap dia akan membantu kita lah semasa kita membacanya, terutamanya umpamanya surah Al-Fatihah ni bila kita baca dalam sembahyang ya. Sebab kalau kita lihat di sini kebanyakannya perkataan-perkataan di sini adalah mengenai nama-nama Allah. Kalau kita tengok Allah ni nama dia Ar-Rahman, nama dia Ar-Rahim, nama dia juga. Dan Rabbi ni pun Tuhan kan. Dan Ar-Rahman, Ar-Rahim pun nama dia, dan Malik ni pun nama dia. Jadi kalau kita tengok selain pada tu kita memuji dia alhamdulillah ni. Lepas tu kita kata alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, kita puji dia. Lepas tu kita mengaku dia adalah Tuhan sekalian alam, dia juga adalah penguasa hari kemudian. Jadi dua-dua alam ya. Jadi amat agung sebenarnya. Lepas tu kalau kita tengok sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, perkataannya adalah hanya iyyaka ni kan, hanya engkau, hanya kamu, hanya engkau yang kami sembah, dan hanya engkau tempat kami minta tolong. Jadi memang kita mengaku betul-betul lah ni ya kan, hanya engkau. Ihdinas siratal mustaqim, kita minta tolong, tunjukkan kami jalan yang lurus. Lepas tu siratal ladzina an'amta alaihim ni, kita pun tengok sini, jalan orang-orang yang hanya dia, engkau, an'amta ni kan, you yang memberi memberi nikmat. Sebenarnya dia memang surah Al-Fatihah ni adalah merupakan dialog kita dengan Allah. Jadi kalau kita dah faham makna-makna ni, memang sepatutnya membantu kita lah untuk khusyuk. Dan kalau kita boleh belajar lebih lagi tinggi, umpamanya kita belajar balaghah atau belajar ilmu tafsir yang lebih tinggi lagi, kita penghayatan kita akan lebih lagi. Umpamanya untuk perkataan ni dia memang special. Sebab pada saya lah ilmu Al-Quran ni sangat luas ya. Dia adalah sebagai kolam, semakin diselam semakin dalam, bagai lautan, semakin dilayari semakin tidak bertepi. Sekarang saya ingin beralih kepada surah Al-Kafirun pula ya. Kita tengok ni pasal antara ayat-ayat yang selalu yang simple yang selalu kita baca lah kan. Ni ayat surah Al-Kafirun, dia ada 6 ayat ya. Mari kita lihat bagaimana pencerakinannya. Kita tengok ayat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Kalau kita pecahkan, dia adalah 3 perkataan. Kul 1, ya ayyuhal 1, al-kafirun 1. Ini 3 ya. So kita tengok kul adalah fi'il amar anta. Root word dia qala. Ini kita dah buat dulu kan, yang perkataan qala ni. Dan lepas tu ya ayyuha ni, dia adalah harfun nida dan munada. Ini kita belum buat, insya-Allah kita akan buat kemudian. Dan al-kafirun, ni kita pun dah buat kan. Ada alif lam, apa makna dia isim makrifah kamariah lah, sebab tak ada syadah. Lepas tu dia adalah marfu sini, waunun ni. Dan jamak muzakkar salim juga dia. Lepas tu dia juga adalah isim fa'il sebab ada alif kan, kafirun ni. So dia makna orang kafir. So kul katakanlah, wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ayat kedua, kalau kita pecahkan, kita ada 4 perkataan. La 1, a'budu 1, ma 1, ta'budun. So la ni adalah harfu nafi, maknanya tidak. A'budu adalah fi'il mudhari' ana, abada, kita selalu dah buat familiar dah ni kan. Dan aku menyembah. Dan ma adalah isim mausul. Ta'buduna adalah fi'il mudhari' antum. Root abada juga sama yang macam tadi ya. Ni kapun sembah. Ni aku, alif kan, kan ni ta. Ni ingat ni ta. Ini dua-dua adalah fi'il mudhari'. Ni ayat ketiga, kita tengok wala antum abiduna ma'abud. Ada 6 perkataan di sini. Wa ni ada harfun ataf, and then la ni adalah harfun nafi, and then antum ada amir antum dan abiduna ni adalah isim marfu lah, jamak muzakkar salim, ada waw nun kan, dan juga adalah isim fa'il sebab ada kan, alif tu. Dan ma adalah isim mausul, and then a'budu tadilah fi'il mudhari' ana. So kalau kita tengok maknanya, dan tidak kamu penyembah-penyembah apa yang aku sembah. Ayat keempat, wala ana abidum ma'abattum. Kita tengok sini adalah 6 perkataan. Wa 1, la 1, ana 1, abidun 1, ma 1, abattum 1. So kita tengok sini, wa harfun ataf, la adalah harfun nafi, ana adalah damir ana, abidun adalah isim nakirah marfu dan juga isim fa'il sebab ada alif kan, abidun. Dia adalah singular lah ni. And then ma isim mausul, and then abattum fi'il madhi antum kan, sebab ada imuh antum belakang ni kan, abattum. So abada dia punya tu.
So maknanya dan tidak aku penyembah apa yang kamu telah sembah. Ayat kelima, wala antum abiduna ma'bud. So ni pun ada 6 perkataan. So wa satu, la satu, antum satu, abiduna satu, ma satu, a'budu satu. Ni sama macam tadi dia dah ni kan repeat ni. Ni harfun ataf, harfun nafi untuk la, dan antum damir antum. Abiduna ni adalah isim marfu' dan jamak muzakkar salim dan juga isim fa'il. Root word dia abada. Dan ma adalah apa maknanya, dan dia adalah isim mausul. Budu fi'il mudhari' ana, aku sembah makna dia ya. Ayat akhir lakum dinukum waliyadin. Ni nampak sikit aja tapi sebenarnya banyak perkataan ni. La satu, kum satu, dinu satu, kum satu, wa satu, li satu, ya lagi satu, di ni satu, din satu, dan ada bawa ni pun ada satu damir lagi satu. Jadi kita tengok sini ada berapa tu? Ada 8, 9 kataan. So kita tengok la ada harfu jar, and then kum damir antum, and then dinu isim marfu, ada 3 huruf mati tengah kan. And then kum damir antum, and then wa harfun ataf, and then li harfu jar, and then ya ni adalah damir anak, and then di ni isim majrur, and then ni lagi satu adalah damir anak. So, maknanya bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Sekarang kita beralih kepada praktikal surah Al-Ikhlas ya. Ini adalah surah Al-Ikhlas. Dia ada 4 ayat. Mari kita lihat pencerakinannya bagaimana. Untuk ayat pertama, kul huwallahu ahad, ada 4 perkataan. Kul tadi kita dah buat dah, kul kan. So apa tu? Fi'il amar anta. And then huwa, damir huwa. And then Allah hu, dia isim makrifah samsiah marfu. Sebab ada apa tu ni lah, damah ni kan. Dan ahadun. Ahadun ialah isim nakirah marfu. Dia juga ia adalah isim masdar. Root dia ahida. So maknanya dia katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allahu Samad 2 je lah. Allah 1, As-Samad 1. Allah ni isim makrifah samsiah marfu. Dan As-Samadu adalah isim makrifah samsiah marfu dan dia juga adalah isim masdar. Root dia adalah samada. Root dia. So Allah tempat memohon hajat. So ayat yang ketiga, kita tengok lam yalid wa lam yulad. Lam ni adalah harfu nafi, maknanya tidak. Ini yalid, ni adalah fi'il mudhari' majzum huwa walada. Ni kita akan buat fi'il mudhari', fi'il mudhari' selalu kita buat hanya fi'il mudhari' marfu'. Ni dia ada majzum dan juga mansub, insya-Allah siap-siap akan datang kita akan buat ni. Dan wa adalah harfun ataf. Lam adalah harfun nafi, yulad adalah fi'il mudhari' majhul majzum. Dia punya root word juga adalah walada. Maknanya tidak ia beranak dan tidak dia diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita tengok sini. Wa 1, lam 1, yakun 1, la 1, hu 1, kufuwan 1, ahad 1. So wa ni maknanya dia adalah harfun ataf, makna dan lah kan. Dan lam adalah harfun nafi dan juga dia adalah harfun jazam. Ni kita akan buat insya-Allah. Dan yakun adalah fi'il mudhari' majzum huwa daripada root kana. Dan la juga adalah harfun jar, maknanya bagi. Hu adalah damir huwa, maknanya nya. Dan kufuwan adalah isim nakirah mansub. Dia adalah maknanya serupa atau setara. Dan ahadun dia adalah isim nakirah marfu, dia juga adalah isim masdar. Perkataan root word dia ahidah ya. Dan maknanya dan tidak ia adalah baginya serupa atau setara seseorang pun. Ni Allah ya, tak ada siapa yang sama. Sekarang saya ingin berkongsi mengenai praktikal bacaan dalam sembahyang. Kita mulakan dengan niat dulu ya. Kalau kita tengok lafaz niat untuk mengangkat air sembahyang wudu. So nawaitu raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala. So kita tengok ada apa tu perkataan ni adalah sebanyak 7 perkataan. Nawaitu 1, raf'a 1, al-hadasi 1, al-asghari 1, li 1, Allahi 1, ta'ala. So kita tengok, kita pecahkan ni. So adalah 7 perkataan. So nawaitu maknanya dia adalah fi'il madhi ana. Nawa daripada root word dia nawa So maknanya aku berniat atau sahaja. Dan
Raf'ah, dia adalah isim masdar, ada 3 huruf kan mati tengah. Dia adalah isim masdar, dia kata root word dia adalah rafa'a. Ni kita dah lihat juga dulu kan, maknanya mengangkat. Dan al-hadasi adalah isim makrifah kamariyah, majrul sebab baris bawah, maknanya hadas. Al-asghari, dia juga isim makrifah kamariyah majrul, maknanya kecil. Li adalah harfu jar, maknanya kerana. Allahi adalah isim makrifah samsiah majrur, makna Allah. Ta'ala adalah isim mansub, ada isim fa'il. Ta'ala dia adalah yang maha tinggi. Kita tengok apabila niat semayang pula. Usalli fardhu subhi rakataini adaan lillahi ta'ala. Ni saya ambil untuk semayang subuh lah. Pagi mula kan, start hari dengan semayang subuh. Usalli, so adalah fi'il mudhari' ana daripada perkataan salla. Dan fardha adalah isim mansub sebab 3 huruf mati tengah kan. Dia adalah isim. Subhi, dia ada alif lam, dia pun isim lah, isim makrifah samsiah majrul, maknanya subuh. Ni tadi fardu lah kan. Dan raka'ataini, dia adalah juga isim majrul musanna, 2 kan, yanun ni, taini ni, 2 rakaat. Dan adaan, isim nakirah mansub, dia nakirah kan, ada tanwin. So maknanya tunai. Li adalah harfu jar, makna kerana. Allahi isim makrifah samsiah majrul, banyak kali dah buat ni. Dan ta'ala adalah isim mansub, dia juga adalah isim fa'il daripada perkataan ta'ala juga, yang maha tinggi. Ni kalau takbir Allahu akbar je lah kan, 2 perkataan je lah. Allahu isim makrifah samsiah marfu, Allah, dan akbaru ni isim marfu, isim tafdil yang maha besar kan, kita dah buat dulu. Lepas tu kalau kita lihat, sekarang kita tengok pada doa iftitah pula. Ini bacaan doa iftitah. Okay, kalau kita lihat perkataan ayat yang pertama, Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsira. So kita tengok Allah yang kita dah selalu banyak kali buat lah, dan dia marfu kan. Akbaru tadi isim tafdil, maha besar tu, Allah maha besar ya. Dan kabiran sebesar-besarnya, maknanya dia isim nakirah mansub sebab dia ada tanwin kan. Lepas tu isim fa'il juga, kabiran, bentuk yang fa'ilun kan, dia punya pola dia. Dan wa ni adalah harfun ataf. Dan alhamdu kita dah buat tadi masa kita buat surah Al-Fatihah tadi kan. Isim makrifah kamariyah marfu dan isim masdar perkataan hamidah, segala puji. Dan li adalah maknanya bagi, dia adalah harfu jar. Allahi kita dah buat banyak kali, isim makrifah samsiah majrur Allah. Ni kasiran, dia sama dengan kabiran tadilah. Dia isim nakirah mansub dan juga isim fa'il. So kalau kita tengok dia adalah dua dia kasura ya. Ini seterusnya wa subhanallahi bukratan wa asila. So kalau kita pecahkan pun dia akan ada 6 perkataan. Wa satu, wa harfun ataf lah. Dan subhana isim mansub. Ni kita dah ni kan maha suci. Dan Allahi yang kita selalu buat dah bukratan. Maknanya ni adalah isim nakirah mansub zaraf zaman ni, bukratan setiap pagi ya. Wa harfun ataf selalu, dan asila ni isim nakirah mansub zaraf zaman juga sebab dia adalah maknanya petang. Ni ayat ni wajjahtu wajhal ladzi fataras samawati wal arda. Kalau kita tengok wajah tu dia adalah fi'il madhi ana wajah dia punya root word dia, so aku hadapkan. Dan wajhi isim majrul, maknanya muka lah, wajhun kan. Ni ya adalah damir ana, li adalah harfu jar, and then allazi ni sepatutnya allazi tapi dia bersambung dengan li, jadi hilang alif dia, ni hanya tulisan lah. So dia adalah isim mausul huwa. And then fatara ni adalah fi'il madhi huwa, then root word dia fatara lah. Dan as-samawati ni isim makrifah samsiah mansub, jamak muannas salim lah sebab ada alif lam dan ada alif ta ni so maknanya langit. Wa adalah harfun ataf, makna dan. Al-arda adalah isim makrifah kamariyah mansub, maknanya bumi. So di sini maknanya aku hadapkan mukaku kepada yang telah menjadikan langit dan bumi. Ayat seterusnya, Hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Hanifan ni ialah isim nakirah mansub lah sebab ada tanwin ni kan. Lepas tu dia juga adalah isim fa'il.
Lepas tu kita tengok dia maknanya tunduk atau lurus. Musliman ni familiar sangatlah, muslimun, musliman, muslimin kan. Dia isim nakirah mansub. Dia juga ada isim fa'il. So daripada aslama. Wa ada harfun ataf, ma harfun nafi, ana damir ana, min harfu jar. So al-musyrikina ni adalah isim ma'rifah kamariyah majrul, jamak muzakkar salim dan juga isim fa'il. Asyraka, word asyraka ni baru kita buat sesi lepas kan. Ni apa tu perkataan gini. So makna sini tunduk atau lurus sebagai orang Islam berserah diri dan bukan aku dari orang-orang musyrik ya, atau menyekutukan Allah. Ini kita tengok inna salati wa nusuki wa mahyaya. Inna ni harfun taukid. Dan salati adalah isim majrul, juga isim masdar. Perkataan salla, makna semayang lah. Inna ni sesungguhnya semayang. Ya maknanya ku, damir ana. Wa harfun ataf dan nusuki ni. Nusuki dia adalah isim majrul dan juga isim masdar. So daripada root word nasaka, maknanya ibadah. Ya ada damir ana. Macam tadilah ni. Dan wa harfun ataf, makna dan mahya, isim mansub dan juga isim maf'ul hayya, maknanya hidup. Dan ye adalah damir ana juga macam tadi ku. So sesungguhnya sembahyangku dan ibadahku dan hidupku. Sambung lagi ya. Sambung wa mamati lillahi rabbil alamin. So sini kita tengok wa dia harfun ataf dan mamati mati isim majrul isim masdar juga. Dan ya ni damir ana macam tadi, dan li harfu jar, dan Allah ni Allah lah kita dah buat banyak kali, rabbi so Tuhan ya. Isim majrul al alamin pun kita dah buat tadi. Jadi disambung tadi sesungguhnya apa tu sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku ni hanya untuk Allah sekalian alam ni, Tuhan sekalian alam. Jadi kita mengaku ya. La syarikalahu wa bizalika umirtu. Ni la ni tidak, makna tidak. Syarika adalah isim mansub dan juga isim fa'il. Lepas tu kata la ada harfu jar, hu ni adalah damir huwa. Wa harfun ataf kita buat selalu, bi harfu jar juga, dan zalika isim isyarah wa, maknanya itu. Dan umirtu dia adalah fi'il madhi ana majhul, amar, daripada perkataan amara. So maknanya tiada sekutu baginya dan dengan itu aku rela diperintah. Kita mengaku tu. Wa ana minal muslimin. Bisa lagi ya. Wa dan apa tu kita dah buat banyak kali. Ana ni damir ana, maknanya aku, min dari harfu jar, dan al muslimin. Ni adalah isim ma'rifah kamariyah majrur kan, jamak muzakkar salim. Juga isim fa'il daripada aslama, muslimin, muslimun, muslimin kan. Ni kalau kita tengok sini adalah golongan orang Islam. Jadi kita mengaku dan aku daripada golongan orang Islam. Sekarang kita lihat mengenai bacaan rukuk, i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud. Kita tengok subhana rabbiyal azimi wa bihamdih kan, apa itu untuk rukuk. Ni kalau kita pecahkan dia, subhana satu perkataan, dia adalah isim mansub, maha suci. Rabbi ni Tuhan lah, kita dah banyak kali buat. Ye ni damir ana, aku al-azim ni dia isim ma'rifah kamariyah majrur, isim fa'il daripada azuma. Dia juga isim tahtil dan wa apa maknanya yang maha mulia. Dan wa ataf maknanya dan, bi harfu jar makna dengan, habdi tadi isim majrur, isim masdar daripada hamidah tadi kan, segala puji. Kepujian juga lah hamidah, kita tahu makna puji kan. Alhamdulillah tadi segala puji. Ni hamdi ni pun segala kepujian juga. Dan apa tu hi ni adalah apa tu damir wah lah, maknanya untuknya. Untuk bacaan i'tidal pula kita tengok ni, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Ni kalau kita baca, kita tengok, kita pecahkan, sami'a satu, Allahu satu, liman. Ni dua perkataan. Dan hamidah daripada hamidah satu, hu satu. Dan rabbana satu, ni dan apa tu laka ni pun ada dua, alhamdu. So kita tengok sini sami'a adalah fi'il madhi huwa, root word dia sami'a. And then Allah biasa dah buat, li harfu jar dah buat, man apa tu isim mausul, man siapa yang. And then hamidah tadi kita dah buat, fi'il madhi huwa, memuji. Hu adalahnya damir huwa. Jadi kita tengok sini ada lagi perkataan hamidah.
Kita tengok ni Rabbana lakal ham. Rabba sanu na satu. So dua perkataan situ Rabbana. Rabbana lakal hamd. So kita tengok ada 4 ni Rabbana laka ni. So Rabba Tuhan. Ni na tu damir nahnu kita biasa buat, la puja, ka damir anta ni. Dan alhamdu macam tadilah segala puji tapi dia ada alif lam, dia adalah isim makrifah kamariyah, isim masdar juga ya. Bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dia sama je lah macam tadi kan. Dia lagi dia wa bihamdi je lah a'la ni. Ni subhana sama rabbi kita buat ni al-a'la ni. Tadi apa tu? Isim makrifah kamariyah mansub, isim fa'il daripada aliyah. Isim tafdil ni yang bawah-bawah ni semua kita dah buat sama. Ni kalau kita lihat apa tu bacaan untuk duduk antara dua sujud ni, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Sebenarnya dia banyak fi'il amar di sini sebab di sini adalah kita macam dia adalah doa sebenarnya sebab kita memohon pada Allah, dan dia kebanyakannya adalah bersambung dengan apa tu damir ana ni, ya ni kan, kau tengok ni semua banyak ni. So kalau kita cerakinkan dia, kita tengok Rabbi adalah isim majrur macam ya Allah lah. Apa tu ighfir, ni adalah fi'il amar anta daripada ghafara, ampunilah. Ni li harfuja bagi ya damir ana saya, wa adalah harfun ataf, dan irham kita tengok sini adalah fi'il amar anta daripada rahima, so rahmatilah. Ni adalah damir ana. Jadi, ya Allah, ampunilah bagi aku dan rahmatilah aku. So, kalau kita tengok wajburni warfa'ni. Sini pun kata wa adalah alfun ataf, wujbur. Ini adalah fi'il amar anta daripada jabara. Tutuplah aib. Ini damir ana lah. Dan apa tu makna saya? Wa alfun ataf makna dan. And then irfa'. Ini adalah untuk fi'il amar entah, maknanya tinggikanlah darjat. Ini damir ana. So dan tutuplah aibku dan tinggikanlah darjatku. Lepas tu kita tengok warzuqni wahdini. So kita tengok wa harfun ataf, urzuk ni. Ni adalah fi'il amar anta daripada razaka. Dan ni adalah damir ana. Dan wa adalah harfun ataf dan makna wa, dan apa tu ihdi, ni adalah fi'il amar anta. Ni selalu kita ni ihdi kan, ihdinas siratal mustaqim tadi kan, kita buat sama. Dan ni adalah damir ana makna aku, dan berilah rezeki padaku dan tunjukilah aku. Kita tengok sini wa'afini wa'fu'ani, wa tu harfun ataf, afi. So kita tengok sini adalah fi'il amar anta daripada afa, sejahterakanlah atau sihatkanlah. Ini damir ana, wa adalah harfun ataf, ufu di sini sebenarnya daripada fi'il amar anta jadi afa, jadi maafkanlah. An harfu jar terhadap, ni damir ana aku, maknanya dan sejahterakanlah atau sihatkanlah aku dan maafkanlah terhadap aku. Jadi bacaan duduk antara dua sujud ni adalah komplit sebenarnya ya, permohonan doa ni. Sekarang kita tengok doa kunut. Ini adalah bacaan doa kunut. Ni untuk ayat pertama, kalau kita pecahkan ni, kita dapati dia adalah 6 huruf di sini. Allahumma satu, ihdi satu, ni, and then fi satu, man, hadait. So kalau kita tengok Allahumma ni adalah harfun nida. Ni insyaAllah kita akan buat sesi akan datang. Maknanya wahai Tuhan, itu wahai Tuhan kami, Allahumma. Dan ihdi ialah fi'il amar anta. Tadi kita dah buat tadi kan, ihdinas siratal mustaqim. Maknanya tunjukilah. Dan ni damir ana lah. Dan fi adalah harfu jar, fi bermakna bersama. Man adalah isim maf'ul, itu orang ya. Dan hadaita. Hadaita adalah fi'il madhi anta, urut-urut dia hada. Ni yang engkau telah tunjuki. Kalau wa'afini fiman afaid pun kita tengok sini ada 6 perkataan. Wa ni harfun ataf lah biasa, makna dan. Afi ni dia fi'il amar anta lagi satu lah sebab kita mohon kan, sejahterakanlah.
Dan ni ni damir ana, and then fi adalah harfu jar, makna bersama, man isim mausul, orang yang, and then afai yang engkau telah sejahterakan. Ini adalah fi'il madhi anta, ya. Betul, afa root word dia. Ayat seterusnya, wa tawallani fi man tawallai. Wa ni harfun ataf, tawalla fi'il amar anta, tawalla, ya, dia punya root word dia, and then ni juga adalah damir ana, dan fi harfu jar, and then man orang yang, dan tawallai. So ni adalah fi'il madhi anta, tawalla root word dia, ya, engkau telah pimpin. Seterusnya, wa barik li fi ma atait. Wa harfun jar, harfun ataf, sini barik, kita adalah apa tu, fi'il amar anta, baraka root word dia, dan li harfu jar, and then i adalah damir ana, and then fi adalah harfu jar, and then ma juga isim mausul, taita ni adalah fi'il madhi anta daripada root word ata, maknanya engkau telah berikan. So maknanya dan berkatilah untukku pada apa yang engkau telah berikan. Jadi kita lihat banyak perkataan-perkataan yang sama. Wa ni sama li, ya, ni damir ana ni ya ni kan, and fi ma ni memang banyak di repeat. Kat sini pun kita lihat lagi, wa kini syarrama qadait. Wa ni harfun ataf, ki ni fi'il amar anta daripada perkataan waqa. Kita dah tengok dulu juga ni, ni adalah apa tu, huruf ilah. Dan ni damir ana, dan syarra mesti masuk, dan isim juga isim masdar, ada perkataan syarra agaklah root word dia. Dan ma ada isim mausul apa yang, dan qadaita fi'il madhi anta, qada, so engkau tetapkan. Sini fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Fa harfun istinaf kat sini, ya. And then inna harfun taukid, ka adalah damir anta, and then taqdi ini fi'il mudhari anta daripada the word qada, root word dia. And then wa betul harfun ataf lah, la harfun nafi, and then yuqda ini adalah fi'il mudhari huwa majhul daripada perkataan qada, root word dia, ya. So alai harfu jar, and then ka damir anta. Jadi maknanya maka sesungguhnya engkau sajalah yang menetapkan dan tiada yang berkuasa ditetapkan atas engkau. Ni wa innahu la yazillu man walai. Lagi harfun ataf. Inna sesungguhnya harfun taukid. Hu adalah damir huwa lah, kan? And then la harfun nafi, makna tidak. Yazillu ni fi'il mudhari huwa daripada zalla. Kalau kita tengok bilangan 543 lah, jilid 4 kalau nak tengok. And then man siapa yang isim mausul, and then walaita ni fi'il madhi anta pada wala, so maknanya engkau pimpin. Dan sesungguhnya tidak menjadi hina sesiapa yang engkau pimpin. Kita tengok ni, wala ya'izzu man adai. Wa harfun ataf, la harfun nafi, dan ya'izzu ni fi'il mudhari huwa daripada azza, menjadi mulia. Dan man apa tu isim mausul, adaita fi'il madhi anta daripada ada, engkau musuhi, dan tidak menjadi mulia sesiapa yang engkau musuhi. Tabarak rabbana wa ta'alai. Tabarak, tabar ni berkatlah kan, engkau telah memberi berkat. Ini adalah fi'il madhi anta daripada word tabaraka. Rabba Tuhan, isim mansub. Lepas tu na rabbana, dua perkataan tu kan. Na adalah damir nahnu, wa adalah harfun ataf, dan ta'alaita tadi macam tadilah fi'il madhi anta ta'ala, so engkau maha tinggi. So engkau telah memberi berkat wahai Tuhan kami, dan engkau maha tinggi. Nilai 1, falakal hamdu ala ma qadait. Fa harfun ataf, la harfun jar, ka damir anta, alhamdu. Kita tengok lagi segala puji ni, isim ma'rifah kamariyah marfu. Ini isim masdar, root hamidah sama. Dan ala harfu jar, dan ma adalah isim mausul, dan qadaita adalah fi'il madhi anta pada qada. Tadi kita pun dah jumpa ni, telah engkau tetapkan, maka hanya untuk kamu segala puji atas apa yang telah engkau tetapkan. Itu makna dia. Ni yang ayat yang kita minta ampun dalam doa kunut ni, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa kalau kita pecahkan jadi wa harfun ataf,
astaghfiru, daripada dia fi'il mudhari' ana lah, daripada istaghfara kan. And then ka damir anta maknanya kamu, and then wa harfun ada makna dan, atubu ni adalah ata'a kan, maknanya dia adalah fi'il mudhari' ana lah daripada perkataan taba, aku bertaubat. So ila harfu jar maknanya kepada, ka adalah mu kamu, adalah damir anta. Jadi makna ini, dan aku minta ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Ni yang penghabisan, kita selawat lah. Kalau kita tengok sini, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi. So kita wa harfun ataf, dan salla fi'il madhi wa daripada perkataan salla. Kita jumpa juga banyak kali ni Allah, perkataan Allah lah, ala harfu ja'al maknanya atas kan. Dan sayyidi makna isim majrul, dia adalah penghulu. Na maknanya damir, nahnu ada kami. Muhammadin Nabi Muhammad lah, isim nakirah majrul. An-Nabi isim majrul juga, Nabi. Al-Ummiyi isim ma'rifah kamariyah majrul yang buta huruf. So kalau sini maknanya dan ia dirahmati oleh Allah atas penghulu kami Muhammad Nabi yang buta huruf. Sambung ni wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa harfun ataf, ala harfu jar atas, ali isim majrur makna keluarga kan. And he adalah damir huwa maknanya nya. Wa harfun ataf dan sahbi. Sahbi sahabat lah. Isim majrur daripada isim fa'il juga sahibah. Dan he damir huwa lah. And then wa harfun ataf dan salam. Fi'il madhi huwa daripada salama. So diberi kesejahteraan. So dan atas keluarganya dan sahabatnya dan diberi kesejahteraan. Sekarang kita pergi kepada tahiyat pula ya. Ni bacaan tahiyat. Ayat pertama kita, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. So kalau kita tengok perkataan ni semua ada alif ta, alif ta, alif ta, alif ta, maknanya dia adalah jamak muannas salim. Ni kalau kita pecahkan dia semua at-tahiyatu, dia semua juga ada alif lam, maknanya dia adalah isim makrifah. Isim makrifah samsiah ada sa, ada apa tu syaddah. Ni yang kamariyah. Ni adalah samsiah lagi. Ini lepas tu adalah samsiah. Itu yang kita tengok di sinilah ya. Dan kalau tengok ni apa tu li adalah huruf jar dan Allah lah. So maknanya segala at-tahiyatu, segala kehormatan, al-mubarakatu, segala keberkatan, as-salawatu, segala doa atau sembahyang, at-thayyibatu, segala kebaikan adalah kepunyaan Allah. Yang kita beri salam, assalamualaikum ayuhan nabi. Salamu ada sejahterakanlah kan, salamlah ala ke atas, maknanya ka tu juga adalah damir anta. Ayuha tadilah macam tadi harfun nida ni kata seruan. An-nabiyyu nabilah, so sejahteralah ke atas kamu wahai nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa tu harfun ataf, rahmatu dia adalah isim marfu atau isim masdar. Dia adalah rahmat, maknanya rahmatan kan, tadi kita tengok dah rahimah ni. Allah lah. Dan wa harfun ataf, dan barakatu keberkatan, barakah ni kan kita tengok juga banyak kali. Dan hu damir huwa. So dan rahmat Allah dan keberkatannya. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Beri salam pula nya, apa tu salam juga ni sejahtera pula ala ke atas, na kami, dan wa dan ala ke atas ibadi hamba. Ini isim majrur ibadi daripada word abadah. Dan Allah lah as-salihin, ni adalah isim makrifah samsiah majrur, jamak muzakkar salim juga, isim fa'il juga daripada salaha. Kita tengok dia inilah sebab ada alif kan, that's why isim fa'il tu yang baik-baik. Sejahtera pula lah ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang baik-baik. Ini kita syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu maknanya dia adalah fi'il mudhari' ana, aku mengaku. Ni asyhadu anna is harfun taukid, maknanya bahawa. La harfun nafilah, maknanya tiada. Ilaha adalah Tuhan, illa adalah harfun selain. Allah lah, aku mengaku bahawa tiada Tuhan selain Allah.
Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. So kita wa harfun ataf, dan asyhadu tadi macam tadi juga fi'il mudhari ana. Kita kata aku mengaku. An adalah harfun taukid bahawa Muhammadan Nabi Muhammad lah. Rasulu ada rasul, Allahu. Dan apa tu, dan aku mengaku bahawa Muhammad rasul Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ni kita punya selawat macam tadi juga. Allahumma ni adalah harfun apa tu nida atau kata seruan, dan salli apa itu adalah fi'il amar anta pada perkataan salah. Dan ala adalah harfu ja, Muhammad apa tu makna ke atas, Muhammad Nabi Muhammad, wa maknanya dan alam apa tu harfu ja atas, ali seluruh keluarga, dan Muhammadin Muhammad. So ayat ni maknanya wahai Tuhan kami, rahmatilah atau berselawatlah ke atas Nabi Muhammad dan ke atas seluruh keluarga Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ni harfun ja lah sebab di depan kan. Ni ma isim mausul, sallaita, kama sallaita kan, daripada salla fi'il madhi anta juga ni. Dan apa tu ala adalah harfu ja. Dan Ibrahim, Nabi Ibrahim lah. Dan wa harfun ataf, ala harfu ja ke atas, ali seluruh keluarga. Kita dah buat banyak kali Ibrahim, Nabi Ibrahim lah. So sama seperti apa yang engkau telah merahmati ke atas Ibrahim dan ke atas seluruh keluarga Ibrahim. Bacaan seterusnya, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa harfun ataf makna dan, barik ni adalah fi'il amar anta, barak daripada barakah so berkatilah. Dan ala makna harfu jar ke atas, dan Muhammadin Nabi Muhammad lah isim nakirah majrur sebab di baris bawah kan. Dan wa harfun ataf, dan ala harfun jar makna ke atas, ali isim majrur lah sebab makna keluarga, seluruh keluarga. Dan Muhammadin Nabi Muhammad sekali lah isim nakirah majrur. So maknanya dan berkatilah ke atas Muhammad dan ke atas seluruh keluarga Nabi Muhammad. Lepas tu kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. So kita tengok sini sama jugalah. Kan ni pun harfun jar, dan ma isim mausul apa yang, dan barak ta fi'il madhi anta tadi barakah kan, banyak kali dah. Ala harfu jar ke atas, Ibrahim Nabi Ibrahim, wa harfun ataf, ala makna harfu jar ke atas, ali seluruh keluarga, isim majrur lah Ibrahim Nabi Ibrahim. So sama seperti apa yang engkau telah berkati ke atas Ibrahim dan ke atas seluruh keluarga Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. So fi harfu jar lah makna dalam. Al alamina ni kita dah buat tadi kan, alam semesta ini, seluruh alam ni. Isim makrifah kamariyah majrur. Dan inna harfun taukid, hanya ka engkau, dan hamidun. Hamidun ni pun adalah isim nakirah marfu dan isim fa'il juga daripada perkataan hamida, yang paling terpuji, hamida. So root word dia hamida juga. Dan majid, apa tu isim nakirah marfu juga, isim fa'il daripada majuda. Ini yang paling mulia. So dalam alam semesta ini hanya engkau yang paling terpuji, yang paling mulia. Salam kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So assalam pada salam, dan ala maknanya harfu jar atas, and then kum apabila damir antum kamu, wa harfun ataf rahmah daripada isim marfu lah tadi, daripada rahuma tadi kan, dan Allahi Allah lah. Salam atau selamat atas kamu dan rahmat Allah. Wa barakatuh, wa tu harfun ataf, barakatuh keberkatan, hu-nya dan keberkatannya. Jadi cantik sebenarnya yang tahiyat ni pun ya. Berdasarkan pencerakinan perkataan-perkataan bacaan dalam sembahyang tadi, kita dapati banyak perkataan yang diulang-ulang. Umpamanya kalau perkataan hamidah ni, maknanya puji kan. Kita kalau saya kira adalah 150 kali sehari. Sebab kalau kita tengok dalam doa iftitah kan, Allahu akbaru kabiran walhamdulillah. Ada hamdu sini kan. So doa iftitah 5 kali, 5 apa tu sembahyang, maknanya 5 kali lah kan. Lepas tu alhamdulillah, al-fatihah. Kita tengok ada 17 rakaat sehari kan. Jadi 17 kali. Ni kita rokok pun hamdi wa bihamdih ni. Ada rokok 17 rakaat 17 kali.
And then untuk i'tidal kita ada dua. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Surah Hamidah juga ni root word dia. So i'tidal jadi 17 rakaat 34 kali lah, kali dua kan. Dan sujud pun sebab sujud ada dua kali kan, tiap-tiap satu apa tu. Dan jadi ada 34 kali lah. Dan begitu juga dengan doa kunut ada satu kali. And then tahiyat awal kita ada apa tu, sebab ada 4 semayang ada tahiyat awal kan. So ada sebut tiga kali ni Muhammadan ni, nama Rasulullah pun Hamidah sebenarnya root word dia. Jadi tu dah 12 kali. Lepas tu kalau untuk tahiyat akhir ni pun kita baca lagi kan. And then dengan ni sekali dengan apa tu salawat lagi sekali ni. And then ada fil alamina innaka Hamidum Majid. Ni maknanya ni 6 kali 5 30 lah. Jadi kalau saya campur semua adalah 150 kali. Jadi ini kalau kita lihat itu juga kalau kita ingat yang Hamidah ni makna puji, pada saya lah dia juga membantu untuk kita khusyuk dalam sembahyang. Sebab setiap kali kita sebut dia ya, bila kita berpindah-pindah pada apa tu rakaat-rakaat ni pun sebenarnya kita memuji Allah. Jadi tu sepatutnya kita boleh khusyuk lah, kita ingat kita memuji Allah ni, sebut Allah ya. Begitu juga kita lihat bila perkataan banyak-banyak ni, ini adalah teknik untuk kita mengurangkan lagi lah bacaan apa tu perkataan untuk diingati, untuk dihafal. Jadi bila kita dah ada root word makin sedikit lah. Itu yang dikata kalau kita research saya kata hanya 2000 perkataan saja ya. So alhamdulillah dalam jilid 4 saya dah muatkan sebanyak lebih daripada 1600 root word ya. Jadi kalau bolehlah lihat dan cuba ingat perkataan tersebut insya-Allah ya. Alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung perkongsian kita sesi ini. Saya sudahi dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wallahu a'lam.